Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di ruangan Facebook Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Alhamdulillah, pada malam ini bertemu kita sekali lagi bagi menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih, kisah ghaib dan ajaib, sebuah kitab yang telah disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan Alhamdulillah, pada malam ini kita akan masuk pada perbincangan hadis kita yang baru iaitu kisah yang ke-35. Okey, kisah yang ke-35. Kisah yang ke-35 ini ada dua hadis yang agak panjang yang dimuatkan di dalam topik tersebut. Jadi saya mengambil pendekatan maaf Jadi saya mengambil pendekatan untuk membahagikan dua perbincangan hadis ini. Maknanya, malam ini kita akan baca hadis yang pertama terlebih dahulu. Nanti pada minggu hadapan, saya akan bawa perbincangan hadis yang kedua ditutupi dengan pengajaran bagi kedua hadis Nabi SAW ini. Apa pun yang penting, topik kita pada malam ini ialah Al-Malhamah dan penaklukan Konstantinopel. Pada bahagian yang pertama di halaman 169. Baik, hadis ini ialah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda. Dalam hadis ini, Nabi SAW menceritakan bahawa la taqumu sa'atu hatta yanzila ar-rum bil a'maqi aw bidabiqa fayakhruju ilayhim jayshun min al-madinah min khiyari ahli al-ardi yawma idhin. Fa idza tasaffu qalat ar-rum. Jadi ini Nabi SAW ceritakan kepada kita tentang tuntutan tentera Rom nanti pada satu hari. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Rom turun ke sebuah tempat bernama Al-A'maq atau Dabiq. Lalu bala tentera dari Madinah yang merupakan penduduk bumi yang paling baik ketika itu keluar untuk berhadapan dengan tentera ini. Tentera Rom pun berkata kepada mereka, okey, apa kata mereka kepada tentera muslimin? Di situ dia kata qalatir rum khallu bainana wa bainal ladzina sabaw minna tuqatilhum. Nuqatilhum. Okay, nuqatilhum. Fayaqulul muslimun la wallahi la nukhalli bainakum wa baina ikhwanina. Fayuqatilunahum fayanhazimu thuluth. La yatubullahu alaihim abada. ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. Okay. Baik, kita ambil perenggan ini dulu ya. Nabi SAW kata, bila tentera Rom ini berhadapan dengan tentera muslimin, dan pada waktu itu tentera muslimin pun keluar untuk berhadapan dengan mereka dan mengambil tahu apakah keinginan mereka berada di tempat itu. Jadi tentera Rom kata begini kepada tentera muslimin, serahkan orang-orang kami serta orang yang telah ditawan yang telah memeluk Islam untuk kami bunuh mereka. Jadi tentera Rom minta orang-orang yang telah mengikuti Islam, agama Islam yang mana merupakan di kalangan mereka untuk mereka bunuh. Dan di sini
tentera muslimin memberikan jawapan yang sangat tegas kepada tentera Rom, iaitu apa kata mereka kepada tentera Rom? Tidak, demi Allah, kami tidak akan menyerahkan saudara kami kepada kalian. Jadi tentera muslimin mengambil pendekatan yang sangat tegas dalam kisah ini, iaitu tidak akan menyerahkan orang yang diminta oleh tentera Rom itu kepada mereka untuk dibunuh. Tapi sebaliknya kita dapati di sini mereka memilih untuk berperang bermati-matian dengan tentera Rom pada waktu itu. Seterusnya apa yang berlaku, Nabi SAW pun menceritakan, maka terjadilah peperangan antara mereka, lalu ada sepertiga yang kalah, di mana Allah menerima taubat mereka, di mana Allah tidak menerima. Tidak, saya tertinggal perkataan tidak di situ. Yang mana Allah tidak menerima taubat mereka untuk selamanya. Jadi, di kalangan yang tewas pada waktu itu terbahagi kepada 3. Okay. Sepertiganya ialah yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak terima taubat mereka untuk selama-lamanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, sepertiganya lagi ialah merupakan di kalangan mereka yang sebaik-baik syuhada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada sepertiga lagi yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, dan sepertiga ini siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sepertiga ini ialah mereka yang mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemenangan, mereka tidak akan ditimpa fitnah untuk selamanya, lalu selanjutnya mereka menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel. Jadi, inilah yang berlaku pada waktu itu, ketika peperangan antara tentera Rom dan tentera Muslimin pada waktu itu. Baik, seterusnya kita dapati setelah tentera Muslimin ini berjaya menaklukkan Konstantinopel itu tadi, fabainama hum yaqtasimuna al-ghanaim. Jadi Nabi pun melanjutkan sabda baginda di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata begini, dan ketika mereka sedang membahagi-bahagikan harta rampasan perang tersebut, qad allaqu suyufahum bizzaitun. Mereka pun menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon zaitun. Seterusnya, terdengarlah pada waktu itu, idza saha fihimus syaitan. Ada seruan ataupun teriakan daripada syaitan. Innal masiha qad khalafakum fi ahlikum. Syaitan ini kata apa kepada mereka? Sesungguhnya Al-Masih telah meninggalkan kamu kepada ahli keluarga kamu. Bila mereka dengar seruan syaitan ini, mereka pun pergi, maknanya berhamburan, maknanya masing-masing semua tinggalkan harta rampasan itu dan mereka pergi pulang ke rumah masing-masing. Dan ini sebenarnya ialah fayakhrijuna wa zalika batil. Fayakhrujuna wa zalika batil. Dan mereka ini telah dibohongi oleh syaitan yang menjadi penyeru itu tadi. Padahal apa yang mereka serukan, apa yang diserukan oleh syaitan itu adalah perkara yang dusta. Dan Nabi kata apa? Di sini, فَإِذَا جَاءُ الشَّأْمَ خَرَجَ. Dan bila mereka, dan ternyata itu hanyalah kebohongan belaka, ketika mereka mendatangi Syam, ia pun keluar. Okay, ia pun keluar. Jadi di sini dikata, pada cerita yang berikutnya, itu pada hadis Nabi yang berikutnya di sini, Nabi SAW pun meneruskan perbincangan tentang kisah tentera Rom dengan tentera Muslimin ini tadi. Fabainahum yu'idduna lil-qitali. Okay. Dan tatkala mereka sedang bersiap-siap untuk berperang, mereka yusawwuna sufufa. Mereka pun meluruskan saf mereka, iaitu barisan dalam peperangan. Sebab bila setiap kali peperangan tu kan, mereka akan menyusun saf barisan-barisan, tentera di bahagian belakang, bahagian kanan, depan, semua kan, kanan dan kiri, semua itu. Maka dia kata di sini, id uqimatis salah. Maka tiba-tiba diiqamahkan solat dalam keadaan yang sedang
berbaris untuk berperang, tiba-tiba solat qomat bunyi, bunyi qomat untuk solat. Lalu Nabi kata apa? Isa bin Maryam turun dan mengimamkan solat mereka. Tiba-tiba Nabi Isa alaihi salam turun pada waktu itu, fayanzilu Isa bin Maryam fa'ammahum, dan mengimamkan solat tentera muslimin pada waktu itu. Fa idza ra'ahu aduwullah, dan apabila musuh Allah melihatnya, maka ia pun lebur seperti leburnya garam dalam air. Bila tentera musuh melihat situasi itu, apa yang berlaku kepada mereka? Mereka ni jadi cair. Dalam keadaan seperti mana Allah kata garam yang dimasukkan dalam air, dia cair. Sekiranya ditinggalkan, nescaya ia lebur sehingga binasa. Dan sehingga dibiarkan keadaan itu, semua pihak musuh yang melihat keadaan tersebut akan binasa. Tidak ada satu pun yang tinggal. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membunuh dengan tangannya. Tangannya dimaksud di sini ialah Nabi Isa alaihi salam. Maka darahnya diperlihatkan kepada mereka pada lembingnya. Itu darah yang mengalir itu dilihatkan kepada mereka pada lembing Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini kita panggil sebagai kisah yang berlaku nanti di akhir zaman, sebelum penurunan Nabi Isa alaihi salam pada waktu itu. Wallahu alam lah kita masih hidup ke tidak. Rasanya tak kot kan, wallahu alam. Tapi yang penting ialah kita dapati bahawa berlakulah peperangan ini, kisah yang agak pelik bagi kita kalau kita nak fikir secara logik akal ni, macam pelik pula. Tentera musuh tu boleh cair seperti garam yang ada dalam air kan, kemudian tiba-tiba turunlah Nabi Isa yang mengimamkan solat. Tengah sibuk-sibuk nak pergi berperang ni, tiba-tiba bunyi iqamat. Nabi Isa pun turun kan. Dia nampak pelik dan ganjil lah di situ. Memang wajarlah dia muatkan dalam kitab kita di sini. Apa pun yang penting, ia sebenarnya menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah kita nak percaya ataupun tidak? Jadi sebagai seorang yang beriman, kepercayaannya mesti mantap. Mesti mantap. Bahawa inilah yang akan berlaku di akhir zaman nanti. Berlaku peperangan tentera Rom, tentera muslimin. Yang akhir menyebabkan adanya seruan syaitan tu tadi kan. Tadi ada cerita, Nabi SAW ada ceritakan kepada kita. Adanya seruan daripada syaitan itu. Sehingga turunlah nanti Nabi Isa alaihi salam di tengah-tengah tentera muslimin yang sedang berbaris untuk pergi berperang. Pada waktu itu, pihak musuh yang melihat keadaan tersebut, mereka akan lebur, mereka akan cair. Sebagaimana tadi Nabi kata apa? Garam yang dimasukkan ke dalam air. Sebab garam ni bila masuk dalam air, bila kita kocok-kocok, kan kalau kita masak, contoh kan, kita masak, kita letakkan garam, ada tak kita nampak lagi garam tu? Tak ada. Maknanya hilang. Hilang langsung. Jadi begitulah yang berlaku pada pihak musuh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu itu. Subhanallah, keadaan yang sangat menakjubkan. Yang bagi saya sukar untuk memang kita fikirkan, tetapi inilah yang disebut oleh Nabi SAW akan berlaku di akhir zaman dengan penurunan Nabi Isa alaihi salam itu tadi. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita yang ringkas dan padat pada malam ini akan memberikan kepada kita dengan satu keadaan yang semakin bertambah-tambah keimanannya atas apa yang diceritakan oleh Nabi SAW tentang peristiwa akhir zaman. Dan ini semua pasti akan berlaku kerana apa? Banyak perkara-perkara yang telah Nabi SAW sebutkan dalam hadis-hadis baginda telah juga berlaku pada hari ini. Dan manakala kisah ini yang belum berlaku, kita yakin ianya tetap akan berlaku. Bila? Wallahu a'lam bisawab. Okay, InsyaAllah kita akan bawa hadis kita yang kedua untuk kisah kita yang ke-35 ini pada minggu hadapan. Dan pada waktu itu juga kita akan simpulkan perbincangan ataupun pengajaran daripada hadis yang baru kita baca pada malam ini tadi. Dan mudah-mudahan nanti pada minggu hadapan kita akan dapat tahu apakah pengajaran yang terkandung di sebalik kisah yang Nabi SAW ceritakan kepada kita ini. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Sebelum itu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kerana mengikuti pengajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita semua. Saya tutup pengajian kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang budiman, ayuh sama-sama kita dirikan kediaman kita di Jannatul Naim kelak
Masjid An-Naim memerlukan sejumlah $500,000 untuk menambah baik ruangan solat dan bangunan masjid bagi keselesaan dan ketenangan ibadah para jemaah. Saya doakan agar setiap infak yang dihulurkan diberikan pulangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat kali ganda di dunia dan akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.